Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan seluruh kepimpinan surau, muslimin muslimat yang dikasihi Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah kepada para hambanya, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Rasulullah SAW yang merupakan rahmat bagi sekalian alam. Jadi kita syukur kepada Allah SWT. Ya, segala puji hanya layak baginya. Segala puji-pujian yang berlaku atas muka bumi ini, sama ada kita puji saudara kita, kita puji alam, kita puji Allah sendiri, kita puji apa saja puji-pujian ini, yang layak segala puji ini hanya bagi Allah. Kerana apa? Kerana kalau Allah tidak ciptakan semua ni, tak ada apa benda nak puji. Maknanya segala puji-pujian kita atas muka bumi ini, apa saja, seimbang kita lihat bulan, bintang, keajaiban alam semua ni, kalau tidaklah Allah ciptakan, tidak adalah pujian. Maknanya pujian ini kembali kepada Allah yang mencipta. Maka kita memuji Allah SWT atas nikmat yang Allah beri kita, boleh puji Allah SWT pun kita tak tahu macam mana nak balasnya. Kenapa? Allah SWT tidak berhajat kepada makhluk, dan seluruh makhluk berhajat kepada Allah SWT. Jadi untuk kita mengenali Allah, kita berhajat kepada ilmu. Ilmu itu berhajat kepada taufik dan hidayah kepada Allah SWT untuk nak mengamalkan ilmu itu, untuk nak memahamkan. Jadi kalau kita tak faham, kita tak ada ilmu, macam mana kita nak faham? Dan untuk nak memahami itu, kita kena doa kepada Allah sentiasa, ya Allah, fahamkan aku. Kenapa banyak kita menuntut ilmu pun, kalau Allah tak bagi faham, tak faham. Kalau Allah tak bagi faham, tak faham. Belajar menuntut ilmu, tapi satu amal kita tak dapat buat. Sebab Allah tak campak. Sebab kita rasa dengan ilmu kita jadi pandai, kita boleh dekat dengan Allah. Tak. Ilmu ini adalah asbab kita untuk nak beramal, supaya kita mengetahui amalan. Kenapa? Kerana kita menuntut ilmu tu betulkan niat. Saya yang bercakap betulkan niat, tuan-tuan mendengar betulkan niat. Kalau tidak, saya bercakap saya rugi, niat tak betul, tuan-tuan mendengar pun tuan-tuan rugi. Kita memasakan antara maghrib dengan isyak, tapi tak ada ganjaran di sisi Allah sebab niat tak betul. Jadi sebab itulah penting sangat saya malam ini, alhamdulillah ada rakaman. Saya baru nak sentuh, kalau boleh tak, kalau catat kan. Tapi ada rakaman ni, kalau tak ada bolehlah minta dengan surau balik. Sebab kerisauan saya, seperti mana tuan-tuan dah tahu, saya dah bertahun dengan tuan-tuan. Kerisauan saya sebenarnya, walaupun saya mengajar riwayat dirayah, sirah tentang riwayat-riwayat palsu dalam hadis, tapi dalam pengalaman saya bertahun-tahun dalam mengajar ni, saya minta dengan Allah sangat-sangat bagaimana cara supaya saya dapat untuk menangani bila berjumpa dengan orang-orang yang terpesong daripada ajaran Islam. Tapi alhamdulillah, ilham dalam kebelakangan ni ditakdirkan saya berjumpa dengan bermacam-macam orang yang menuntut ilmu yang pelik tu. Tu sahabat-sahabat kata, Ustaz Ramli selalu jumpa, saya tak jumpa pula. Mungkin Allah nak latih tubi saya. Saya pergi hospital, saya jumpa. Saya pergi dekat bank, kat luar tu sembang, saya jumpa. Ada sekali dalam Jumaat ni, 2 kali saya jumpa dengan orang yang sama. Dia dah berhujah dengan saya dekat hospital Selayar. Dia bawa orang rumah dia, saya bawa anak saya. Jumpa sembang panjang, tempat menunggu dekat tempat perumahan lah, tempat parking tak ada. Kemudian baru ni saya jumpa lagi. Dekat lepas keluar pada bank, jumpa. Yang ajibnya, orang yang belajar ilmu pelik ni, dia suka berhujah, dia nak tunjuk dia tu pandai. Saya kata macam mana saya nak yakinkan dia bahawa yang dia buat tu tak betul. Malam ini saya nak bagi sikit sipil. Sebenarnya mudah aja. Tapi sebab kita ni, kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu, kita beramal dengan ilmu kita, tapi kita tak rasa penting pada asasnya. Saya nak perkongsian sini, sebenarnya kita kembali kepada asas Islam balik, iaitu rukun iman. Tak kiralah dia anak murid Ayah Pin ke, anak murid siapa lipat-lipat ke, Arifin Lepat ke, siapa saja.
Kita ni orang yang belajar ni, yang datang surau masjid ni, nak kena ada ilmu. Bukan nak tunjuk pandai. Supaya nak mantapkan iman yang ada pada kita, keyakinan ni, supaya kita betul keyakinan kita ini adalah keyakinan yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat, yang Nabi menerimanya daripada wahyu itu daripada Jibril alaihissalam, yang Jibril menerima daripada Allah SWT. Jadi kita kembali kepada basic balik, Allah SWT yang maha suci daripada segala kekurangan, yang maha sempurna ini, yang kita tidak boleh nak gambarkan, tidak boleh nak bayangkan, tidak boleh kita nak perkara laika mislihi syai'un, tak sama dengan apa saja makhluk ni yang dicipta, takkan sama, tak boleh bayang. Dia berkehendakkan manusia yang dicipta makhluk ni, iaitu manusia, menjadi khalifah atas muka bumi ini, bawa agama. Maka agama yang dikehendaki oleh Allah SWT ini, iaitu wahyu kalamullah ini, dia sampaikan kepada siapa? Melalui malaikat. Yang Allah cipta malaikat itu sempurna. Malaikat yang Allah cipta ni, sifat dia sempurna bagaimana? Bukan sempurna seperti Allah. Allah ciptakan sempurna. Beza, malaikat ini makhluk. Jadi Allah SWT cipta malaikat ini yang tidak akan silap. Adakah dia itu sifat sempurna? Tak. Dia dicipta oleh Allah. Dia sempurna itu sebab Allah ciptakan sempurna. Dia tidak akan silap. Dia tidak akan tersilap, tersasar. Kalau apa yang Allah perintah kepada dia, tak akan tersilap walaupun satu zarah. Ketepatan. Malaikat ni macam mana? Yang bersih daripada dosa. Dan dia memang tak buat silap, dia bersih daripada dosa. Dan dia sentiasa mentaati perintah Allah. Dia tidak bermaksiat pada Allah. Tidak mendahului Allah. Maksudnya, dia tidak akan buat dulu sebelum yang Allah tak. Dia akan buat seperti mana kena kali Allah. Dan malaikat ini akan sampaikan agama ini kepada siapa? Kepada manusia, iaitu Rasul yang dipilih oleh Allah SWT, yang bersifat dengan sifat maksum. Dia manusia, dia tidak seperti malaikat yang tidak berhajat kepada makan, minum, dia tidak berhajat pada berehat bila buat kerja. Malaikat ini berjuta tahun dicipta oleh Allah SWT pun dia tak pernah penat. Nak penatlah setahun atau seminit pun tidak. Kalau dia bertasbih kepada Allah pada semula dicipta sampai kiamat dia akan tasbih. Kalau rokok, sujud. Dia tak penat. Kerana apa? Kerana Allah cipta begitu. Ini nak bagi tahu kepada kita manusia bahawa kekuasaan Allah boleh cipta begitu. Tapi kita manusia, panas tak tahan, sejuk tak tahan. Kan? Lapar, berhajat pada makanan, dahaga berhajat pada air. Serba-serbi, kesempitan, semua ni sifat manusia. Kenapa? Kerana Allah SWT berkehendakkan manusia itu begitu. Tapi kenapa pula manusia yang serba kurang ini dilantik menjadi khalifah? Semua makhluk lain khidmat kepada manusia. Padahal kita lemah. Kerana Allah cipta kita ni, manusia ni menjadi khalifah. Dan agama ini Allah SWT nak sampaikan kepada manusia yang serba kekurangan ini, tidak layaklah kita ni berhubung dengan Allah secara direct. Jadi Allah SWT cipta malaikat, sampaikan wahyu ni kepada Rasulullah yang dipilih, nabi-nabi yang dipilih. Jadi nabi-nabi saja yang layak menerima wahyu daripada Allah SWT. Kita menerima apa daripada nabi? Wahyu. Maka kita kadang kita lupa. Kita nak cakap tentang perintah-perintah Allah itu melalui wahyu. Wahyu itu bagaimana? Hanya disampaikan kepada Nabi saja. Ini untuk nak menafikan yang ajaran-ajaran yang kata dapat ilmu apa ni, Tok Guru dia dapat ilmu ilham tu daripada Allah, agama ni semua, itu kerja mengarut. Yang kita banyak percaya. Yang bila kita belajar tasawuf, Pak Syekh aku mimpi jumpa Nabi. Nabi cakap macam mana? Tengok-tengok dalam ilmu wahyu yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat, bertentangan, tak ada. Itu yang kita cerita dulu, hadis palsu, kan? Perintah-perintah Allah yang bertentangan dengan itu palsu. Mimpi jumpa Nabi, tak. Jadi Nabi menerima wahyu daripada Allah SWT melalui Jibril dan disampaikan kepada sahabat. Sahabat ni bagaimana? Sahabat tu manusia seperti kita, yang sifat manusia, lapar, dahaga, sakit, demam, kan? Sahabat. Dan sahabat tu bagaimana sifat dia? Adakah dia maksum? Sahabat tidak maksum.
dia boleh tersilap. Maka Nabi-Nabi tidak layak bagi dia kita kata Nabi tersilap. Sebab Allah cipta dia, Allah jadikan mereka itu pesuruh Allah. Maknanya utusan Allah. Dia tak tersilap. Sebab dia dipelihara maksum. Maksum ni hanya pada Nabi. Ini kita kena. Maksum hanya sifat kepada Nabi. Bukan wali-wali, bukan tok guru, syekh-syekh, bukan. Tok guru kita hebat macam mana tak? Imam Syafi'i tidak maksum, semua imam-imam kita tidak maksum, sahabat tidak maksum. Dan sahabat-sahabat tidak pernah didatangi oleh malaikat. Malaikat waktu zaman Nabi, malaikat jumpa dengan Nabi, sahabat-sahabat melihat malaikat berupa manusia berjumpa dengan Nabi. Seperti mana yang kita maklum, yang kita faham, seperti hadis Jibril tu. Yang Jibril jumpa dengan Nabi, lutut laga lutut, yang tanya apa itu Islam, iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya, selepas Nabi dah tak ada, sahabat-sahabat tidak pernah didatangi oleh malaikat. Tak pernah. Tidak ada satu riwayat pun dalam hadis-hadis. Tak ada. Ini penting kita tahu sebab untuk nak menghujah dengan orang-orang yang kata untuk guru dia ni Allah bagi direct ilmu. Tak ada. So, agama ini Allah pelihara dengan begitu cara dia. Allah jadikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi yang dipilih. Nabi dipilih sampaikan sehinggalah Rasulullah SAW Nabi terakhir. Baik, bagaimana bentuk wahyu? Ini kita kena faham. Sebab tu kita menafikan apa-apa yang Tok Syekh tak kira lah daripada mana, luar negara Arab datang ke Malaysia ke atau dari Indonesia ke batal. Yang ini ni orang marah sekali. Sebab tu dia orang jumpa saya tu sebab nak bujah dengan ni. Bila saya sampaikan yang ni, baru dia terdiam. Dia tak boleh nak tak boleh reka. Okey. Kita sendiri maklum. Sebab apa? Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Nabi adalah menerimanya daripada Allah SWT. Dia ada beberapa cara. Sebab itulah bila kita nak yakini, kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud sunnah? Kita mengikut sunnah pada Nabi. Al-jamaah itu adalah jamaah sahabat-sahabat Nabi, keseluruhan sahabat. Bukan jahabat geng kita surah Ikhwan atau surah masjid atau masjid Pucat Alam, tak. Jamaah sahabat-sahabat yang dibawa oleh sahabat-sahabat daripada Nabi. Kesepakatan. Kita melihat sendiri. Sahabat-sahabat beza pendapat tak? Beza. Kalau kita melihat hadis-hadis, kalau Abdullah bin Mas'ud dengan Ibnu Abbas, dengan Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dengan Abdullah bin Umar, berbeza pendapat. Sebab itu mazhab kita ni, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, mereka mengikut sahabat-sahabat ini. Mereka berbeza. Tapi dalam perkara furu', bukan perkara pokok. Akidah tidak. Ini yang kita cakap tadi, itu rukun iman tu. Walaupun cerita tadi, itu rukun iman. Beriman kepada Allah, cuma saya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi, kan? Itu sehingga qada dan qada. Allah SWT. Beriman pada hari akhirat dan qada. Ini perkara ini, mestilah perkara iman ini adalah daripada mana kita memahami, kita meyakini? Daripada wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila wahyu ni, saya selalu cerita kat sini, mungkin dah cerita, so cuma kita ulangi. Kenapa yang kita kata sunnah kita mengikuti Nabi? Al-Quran Allah bagi pada Nabi, kemudian sunnah itu perbuatan-perbuatan Nabi atau larangan-larangan Nabi atau pengesahan daripada Nabi. Itu sunnah. Hadis dengan sunnah perkara yang tak sama. Hadis dia ada hadis maudhu', ada hadis hasan, ada hadis sahih. Sunnah tak ada sunnah maudhu', tak ada. Sunnah maknanya perkara yang telah disepakati bahawa itu datang daripada Nabi. Sama ada Nabi tunjuk atau Nabi mengiyakan atau Nabi mengesahkan ke. Itu sunnah. Dia beza. Hadis tidak. Maknanya hadis untuk mengatakan sunnah, walaupun hadis-hadis, sebab kita dah pernah bincang yang dulu bahawa ada perbuatan-perbuatan Nabi tidak sunnah pada diri kita. Contoh, Nabi kahwin dalam satu masa sampai 9 isteri. Sunnah ke tak? Tak sunnah. Jadi banyak perkara yang bukan sunnah. Mana bukan sunnah tasyri'iyah, tidak disyariatkan. Nabi buat tu sebagai seorang manusia. Macam kita kata makan kurma, sunnah makan kurma. Itu sebagai manusia dia makan kurma tempat tinggi dia. Habis kita semua berebut tak nak makan
Tak nak makan buah manggis, makan buah apalah sebab sunnah, kita kena ikut sunnah. Makan buah manggis tidak sunnah. Itu kesalahfahaman. Kita makan nasi, Nabi tak makan nasi kan? Nabi makan gandum, kita pakai makan gandum. Tidak, itu salah faham. Sebab tu yang orang kata makanan sunnah, masuk dalam satu botol 7 jenis makanan sunnah. Dah bercampur bau dah, kita berebut nak beli tu sunnah. Mahal lah, dah 7 makanan sunnah. Ini kesalahfahaman. Okey, baik. Dalam perbuatan Nabi dan Quran itu wahyu. Dalam perbuatan Nabi adakah wahyu ke tidak? Saya dah pernah beritahu kat sini, iaitu wahyu ni ada dua, kan? Yang kita selalu sebut dulu iaitu wahyu al-matlu dan wahyu ghairil matlu. Ya, wahyu matlu tu ingat lagi tak? Saya ingat. Wahyu yang dibacakan di dalam sembahyang. Wahyu ghairil matlu, hadis Nabi, perkataan Nabi yang Allah SWT beri kepada Nabi bukan melalui Jibril. Yang ini kalau di dalam Bukhari dia nyatakan dia ada satu kitabul iman, tentang apa? Kitab al-wahyu. Dia menceritakan bagaimana wahyu diturunkan. Tapi kita jaranglah di Masjid Surau yang membincangkan tentang kitab daripada Al-Bukhari. Kita jarang. Mungkin ada lah. Sebab saya mengajar dekat Puncak Alam, bila saya mengajar tentang daripada pendapat Imam Bukhari, kita rasa pelik. Hadis Imam Bukhari kita ambil, tapi pendapat Bukhari kita tak ambil. Tak ke pelik? Kita menyempitkan. Sebab apa? Kita adalah alasan-alasan kata Bukhari ni kemudian daripada Imam Syafi'i, kemudian daripada Imam Ahmad bin Hanbal, lagilah kemudian daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tak. Imam Bukhari pun mujtahid. Sebab itulah Imam Bukhari, kalau tengok kitab-kitab dia, fiqh Bukhari, dia tak banyak orang klaim Imam Bukhari itu mazhab Syafi'i. Ada orang mazhab Hanafi kata klaim dia tu mazhab Hanafi. Ada orang klaim mazhab Maliki. Semua klaim mazhab. Tapi kalau kita baca kitab Bukhari, tak. Ada sama dengan Ahmad bin Hanbal. Ada sama dengan Syafi'i. Ada sama Imam Malik. Tapi dia banyak mirip pada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dia ada pendapat dia sendiri. Sebab dia ahlul hadis. Dia memahami hadis. Orang hebat. Jadi sini, kenapa kita katakan Rasulullah sendiri perbuatan dia semua wahyu juga? Sebab Allah SWT bagi tahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Iaitu tiadalah dia Muhammad itu mengucap sesuatu berhubung dengan agama Islam itu menurut hawa nafsunya. Tak. Sebab semua daripada Allah SWT. Dia maksum. Jadi apa yang diucapkan itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada. Sama ada Nabi ucap tu Al-Quran ataupun perkataan dia bukan Al-Quran, iaitu hadis kata, itu adalah wahyu. Tapi dua pembagian tadi yang kata, satu wahyu matlu, satu lagi wahyu ghairil matlu. Wahyu bukan dibacakan dalam semayang. Lepas tu kita semayang, kita bacakan dalam Al-Quran je. Kita tak baca hadis kan? Tak pernah, walaupun Bukhari. Ini ada Bukhari, tak apalah, tepat sahih. Tak baca. Dia baca Al-Quran je. Jadi, bagaimana cara penurunan wahyu tu? Penurunan wahyu tu juga berlaku dengan pelbagai cara. Penurunan wahyu tu. Jadi, ulama' telah mengumpulkan 66 cara atau bentuk wahyu diturunkan. Ini syarah saya baca ni, syarah daripada syarah kitab Wahyu Imam Bukhari. Tapi saya cuba permudahkanlah. Sebab di sini sebenarnya penjelasan tentang syarah kepada kitab Wahyu Imam Bukhari ini terjemahan dengan ulasan. Jadi panjanglah. Jadi saya cuba ringkaskan sebab saya pernah sebut kat sini. Jadi saya cuba ringkaskan. Contohnya, antara cara dan bentuk penurunan wahyu kepada para nabi ialah melalui mimpi. Iaitu wahyu ketika tidur. Ini bererti para nabi tidak semestinya menerima wahyu dalam keadaan sedar sahaja. Tak semestinya. Tapi mimpi kita boleh tak jadi hujah dalam agama? Tak boleh. Ini masalah. Kita sekarang ada guna hujah mimpi. Kena pula dia pandai. Bukan mimpi dia tu. Dia mimpi jumpa Nabi. Nabi bagi tahu pula. Dia jual nama Nabi pula lagi.
Pernah tak satu hadis tuan riwayatkan, riwayat sahabat-sahabat riwayat Abu Bakar mimpi jumpa Nabi, Nabi perintahkan sebab gini? Tak. Sebab dah terhenti wahyu. Sahabat faham, wafatnya Nabi terhentinya wahyu. Sebab tu kalau kita tengok riwayat-riwayat dan kitab-kitab tentang sahabat, sahabat menangis bila Nabi wafat. Kenapa? Sebab tidak ada dah wahyu diturunkan. Kemanisan. Sahabat dapat merasai kemanisan wahyu diturunkan oleh Nabi. Mereka menunggu-nunggu, setiap hari menunggu-nunggu bila wahyu nak turun. Bila jumpa dengan Nabi, nak tahu wahyu. Kerinduan. Sebab mereka tu rasa cinta kepada kalamullah, Quran. Dapat saja bila Nabi menerima wahyu, bagi tahu kat sahabat, sahabat berebut bagi tahu kepada anak isteri dia, beritahu kepada sahabat-sahabat. Mereka pula yang lain datang, hari ni turun wahyu tak? Siapa? Berebut nak tahu. Kita berebut nak cari nasi berani, nasi apa semua kan, lepas kuliah ada nasi makan apa kat mana. Dia orang tak. Dia datang masjid tu, isteri-isteri kat rumah pun dia tak pergi ke masjid semua. Suami balik, ada tak wahyu hari ni turun? Itu kerinduan. Sebab itulah kerinduan mereka ini menjadi satu benda yang kalau kita sila-sila gila lah. Gila. Macam orang sekarang gila telefon lah, senang cerita. Kan? Model mana keluar ni? Ni gila nak tukar model kan? Dia orang Quran. Sebab tu menjadi lidah-lidah mereka tu menyebut-nyebut wahyu Nabi. Nabi pula perbuatan Nabi. Apa Nabi buat ni? Dia belajar. Jadi ada sekarang tu mimpi. Mimpi hanya pada Nabi je yang betul. Ada mimpi kita yang betul, tetapi bukan dalam hal agama, bukan dalam masalah syariat. Sebab kita tak pernah jumpa Imam Bukhari, Imam Syafi'i kan. Kita ni mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tuan-tuan, dia tulis dalam kitab dia, pendapat aku gini kan. Cara wuduk yang betul gini. Malam tadi aku mimpi jumpa Nabi, Nabi tunjuk cara wuduk betul. Tak. Imam Syafi'i cari hadis Nabi. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Syafi'i datangkan dengan dalil dia daripada Sayyidina Osman bin Affan menceritakan bagaimana. Ada dalil. Oh, rupanya macam ini dapat daripada Sayyidina Osman bin Affan, menantu Nabi, bagaimana cara wuduk. Bukan mimpi. Sahabat sendiri pun begitu. Sahabat yang tak tahu, dia akan tanya sahabat lain yang melihat perbuatan Nabi, yang mendengar daripada Nabi. Bukan sahabat pemimpi. Dia selawat banyak-banyak, nanti Nabi datang dalam mimpi dia. Oh, agama. Aku sebab selawat banyak-banyak, maka dapatlah aku mengetahui tentang agama. Sebab Nabi cinta kat aku, maka Nabi bagi tahu kat. Tak ada. Tidak ada satu riwayat pun. Tuan-tuan bukalah kitab mana, tak akan jumpa. Tapi kita, masyarakat kita banyak kan. Banyak share-share jumpa dalam mimpi pun. Ada dah YouTube pun ada. Letih. Saya pun tengok YouTube letih. Sebenarnya ini cara nak merosakkan agama, supaya kita lari daripada sipir yang telah ditinggalkan oleh imam-imam kita. Imam-imam kita karang kitab semua menyatakan daripada hadis-hadis Nabi, daripada Quran, pemahaman dia tentang Quran, tafsir Quran yang ditafsirkan oleh, yang dipahami oleh sahabat-sahabat. Mereka datang ke kalam Ibnu Abbas, kalam sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalam, bukan mimpi jumpa Nabi, Nabi bagi tahu tafsiran yang gini, tak ada. Sebab bila Nabi dah wafat, tak ada dah wahyu. Sebab Nabi telah tinggalkan kalam Allah itu Al-Quran dan sunnah Nabi yang Nabi tinggalkan. Ini cara je. Sebab tu bila berjumpa dengan orang yang geng-geng ni yang ilmu-ilmu laduni banyak ni, bila saya cakap ni, dia diam tu. Tak kira tuan nak cakap apa, cakaplah saya cakap. Tapi mesti datang sipir ni rukun iman ni. Rukun iman. Kau tidak ada belit banyak dengan gaya bahasa belit. Oh, ini orang makamnya tinggi, dia hijab terbuka. Saya 2 hari lepas sembang dengan sahabat ni, dia orang selalu datang masalah gangguan jin lah. Tapi dia ni saya terima sebab dia selalu, alhamdulillah, dia selalu kadang dia bincang dengan saya, dia tanya. Saya tak ada pengalaman lah orang gangguan ni. Tapi dia orang yang daripada pengalaman dia kan, bila dia tanya saya bila orang kata dia nampak jin, kan, pernah kan? Bomoh kata dia nampak jin. Ada ni bomoh tu, saya pernah jumpa satu orang tu, dia kata tu kat rumah, itu sebutlah syekh tu, ada 2 ekor jin atas bumbung. Saya tengok kat dia, saya kata, siapa yang nampak jin ni? Siapa yang nampak jin ni? Kita suka je. Tuan-tuan, Allah telah sembunyikan kita alam jin ni pada kita. Alam malaikat semua ni Allah sembunyi kepada kita. Macam mana pula kita boleh nampak? Kita perlu meyakini, sebab perkara itu dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kita yakin. Tapi nampak?
Kenapa Allah sembunyikan? Untuk keselamatan kita, untuk ketenangan kita. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan ni nampak kat surau ni jin ada tu. Tuan-tuan macam mana agak-agak semayang? Ada seekor jin kat belakang, kan? Yang ni kat depan tunduk rokok. Rupa macam mana agak-agak? Saya tamsilkan mudah je. Saya cakap kat sahabat-sahabat. Kalau kita kata kita ni, manusia ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian Allah jadikan. Sebaik-baik, special lah. Walaupun kita tak boleh terbang. Kita spesial. Siapa sebut? Allah. Kita Allah sembunyikan alam-alam yang lain. Alam kubur, alam semua tu sembunyi, kita tak nampak. Contoh, tuan-tuan beli satu kereta canggih, latest Mercedes yang baru keluar. Enjin tak bunyi. Tak dengar. Kan? Tengok RPM naik gitu. Semua masuk enjin, gear laju. Mecut kan? Potong sekejap kan? Dan masuk berapa second naik 150 km sejam. Berapa second pun hebat, canggih. Tiba-tiba ada satu sahabat kereta canggih, dia kata kereta dia canggih, apa canggih? Dia nampak semua belting ada, skru-skru nut semua tu. Dia ketang-ketang bunyi. Dia tahu canggih kereta aku. Tuan-tuan ingat canggih ke? Tu bukan canggih kena bawa kat bengkel, tu rosak. Maknanya kalau Tok Bomo tu kata dia nampak jin, dia tu kena berubat. Dia tu kena berubat. Maknanya jin telah sihirkan mata dia nampak bayangan. Saya bagi logik je. Jin ni dia boleh pergi merata cepat kan? Dia bukan macam kita, unsur macam kita ni. Berjisim gini ni boleh jalan, kalau ada kat sini, kalau ada kat luar tak ada dalam surau. Dia sekejap kan? Dia unsur lain. Contoh. Tuan-tuan perasan tak? Kalau hantu kat Malaysia, hantu apa orang sebut? Hantu raya, hantu macam-macam lah, hantu pocong semua kan? Kat Amerika kenapa lain? Patutnya yang jin sini boleh lah pergi ke Amerika, dia bukan pakai pasport. Ada tak orang Amerika jumpa hantu pocong? Hantu raya. Kan? Hantu Thailand pun kita tak jumpa kat sini. Disihir oleh jin tu mata kita. Sebab jin-jin ni yang ke kasut kita ni syaitan. Sebab tu kalau berlaku itu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bukan kena takut. Jadi bila kita tu banyak cerita tentang jin ni, kita pun jadi takut. Padahal mereka lah yang patut takut kat kita. Sebab kita ni khalifah. Terbalik. Itu yang kena rasuk tu kita dah takut. Kita daripada kecil duk asuk semua takut. Takut hantu. Hantu mana ada? Yang ada syaitan. Pernah ada tak kita hadis Quran dalam Quran atau hadis? Hantu ada. Yang ada syaitan. Syaitan ni ada dua. Syaitan bentuk manusia, satu bentuk jin. Apa maksud syaitan? Yang jauh daripada Allah, yang melanggar perintah Allah, yang tidak taat perintah Allah. Manusia tak taat perintah Allah, syaitan juga dalam bentuk manusia. Mana bahaya dua ni? Bahaya syaitan manusia lagi. Syaitan tu auzubillahi minasyaitonirrajim lari. Syaitan manusia tak, dia dengan pisau dia masuk rumah orang tu auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak jadi. Yang tu kena batang kayu juga. Senapan pistol. Sebab tu kalau kita motor ke kereta hilang, kita tak report, kita tak cakap apa ni jin curi dah. Ada tak? Motor ke hilang apa? Syaitan curi. Tak ada. Kes polis tak terima kes ni. Dia tahu nampak syaitan curi. Kan dia kata syaitan maksud hantu curi lah. Syaitan yang kata syaitan manusia. Tu manusia bentuk syaitan yang jahat. Tu beza. Jadi sebenarnya gitulah. Jadi syaitan ni kerja dia menipu kita. Dan mungkin yang kata yang ajaran-ajaran sesat yang dia dengar suara tu, syaitan lah membisik-bisikkan pada dia. Bukan malaikat. Mana ada syariat dah. Sebab tu macam ayah pin semua tu, tuan-tuan ingat kata orang ikut ke kalau dia tak ada kelebihan-kelebihan? Dibantu oleh syaitan lah. Syaitan-syaitan ni, iblis-iblis ni golongan jin, bukan malaikat. Selalu saya ulang. Dalam video pun, dalam YouTube pun ada lagi. Ustaz-ustaz duk cakap, iblis tu ketua malaikat tu. Bila iblis tu ketua malaikat? Pernah jumpa ke dalam Quran hadis Nabi iblis tu ketua malaikat? Tak, dia tu golongan jin. Ketua malaikat apa pula? Bila kita kata dia ketua malaikat, maknanya dulu bukan Jibril lah ketua malaikat. Lepas iblis ni tak taat perintah Allah, baru Jibril jadi ketua malaikat. Kau macam mana? Allah pun silap juga. Lantik tak tahu akan derhaka. Kita menyamai dengan Syiah.
Syiah kata Allah tak tahu perkara yang akan berlaku. Tuhan tak tahu apa yang berlaku akan datang. Dia masuk halus di dalam kita Ahlussunnah wal Jamaah. Yang saya sebarkan ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu masalah dia. Jadi kita balik pada ini, mana ada wahyu datang daripada mimpi. Contoh ialah yang perintah Allah SWT bagi mimpi kepada Nabi Ibrahim, suruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kalaulah bukan wahyu, takkan Nabi Ibrahim berani nak mengamalkannya, kan? Mana itu adalah wahyu untuk nak menguji Nabi Ibrahim. Begitu juga yang lain, saya ringkaskanlah. Okey, satu lagi yang faham satu lagi betul ilham, iaitu dengan cara Allah mengilhamkan sesuatu kepada seseorang nabinya, lalu nabi itu mengolah apa yang diterima dan mengungkapnya dengan bahasa sendiri. Contoh ini mudah. Hadis Nabi yang Nabi sebut ni, dia bukan Al-Quran. Ini selalu biasa kita tak faham. Al-Quran seperti mana? Surah Ikhlas, kan? Itu memang kalam Allah begitu, tak boleh ubah-ubah. Hadis Nabi, kenapa kita dengar hadis sahabat meriwayatkan, kan? Hadis yang sama, tapi sahabat meriwayatkan berbeza, tapi maksud sama. Faham tak? Ada hadis yang sebiji macam tu, hadis-hadis pendek. Tapi ada sahabat, sebab hadis dia berbeza. Allah SWT bagi ilham kepada Nabi, dia bukan melalui Jibril, dan Nabi menyampaikan dalam bentuk faham dia, dalam bahasa yang Nabi. Bukan sebiji macam Al-Quran, ayat begitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis, apa yang Nabi, yang Allah ilhamkan kepada Nabi, Nabi sampaikan dalam kepahaman Nabi. Tetapi walaupun Nabi sampaikan bukan Al-Quran, tetapi hadis Nabi, tetapi dia masih ada dengan sifat-sifat jami'ul kalam. Itu perkataan Nabi itu dia tinggi, dalam dan luas. Sebab itu kita boleh kenal hadis-hadis palsu. Walaupun itu bukan Quran, perkataan Nabi, hadis, tapi kita tahu itu, kalau orang reka kita tahu bukan perkataan Nabi. Sebab tidak ada nilai-nilai jami' tu. Tak ada nilai tu. Seperti mana saya pernah ceritalah dulu, kan, bagaimana cerita yang orang kata, yang Nabi kata apa? Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, kan? Aku ni kota ilmu dan Ali tu pintu dia. Ulama-ulama kaji tu kata Nabi, hadis, tapi kenapa ulama tak terima? Sebab perkataan itu tidak ada nilai yang perkataan Nabi itu tidak ada nilai, orang kata apa, dalam, luas dan tinggi bahasa. Tak. Sebab apa? Kalau Nabi kata aku kota ilmu. Kota ilmu, ulama kata kota besar mana sangat kota? Kota New York besar mana? Kota Kuala Lumpur besar mana? Kan? Dan Ali itu pintu. Kalau Ali pintu, kenapa Nabi bagi tahu ke Aisyah, bagi tahu ke Abu Hurairah, bagi tahu Abu Bakar, Umar, Uthman riwayat, kan? Semua sahabat banyak meriwayatkan hadis-hadis. Kalau dah buat apa Nabi cakap dah pintu boleh. Maknanya apa? Maknanya Syiah dah masuk sejak Ali. Sedangkan banyak riwayat Ali pun kena tanya kat sahabat lain. Habis dia pintu apa kalau dia pun kena tanya? Kan logik tak? Dia pintu pada Nabi, Nabi kota. Kalau kata Nabi ini baharul ilmi, lautan ilmu, kan lain. Laut dengan kota mana luas? Luaslah laut, kan? Makna tak, bukan nilai tinggi. Takkan Nabi cakap begitu nilai perkataan Nabi. Sebab tu agama ini orang tak boleh nak reka. Dipelihara. Itu belum maksud kita cerita tentang sanad. Siapa yang meriwayatkan daripada Nabi? Sahabat mana yang meriwayatkan? Lepas tu siapa yang mendengar daripada sahabat? Siapa dengar daripada tabi'in ni semua? Kemudian pula bagaimana status dia pula? Dia percayai tidak kuat tak ingatan dia. Sezaman dengan dia, apa kata orang sezaman dengan dia? Contoh mudah ginilah. Tuan-tuan tiap-tiap hari datang majlis ilmu. Tuan-tuan kenal di antara tuan-tuan tu, ada kadang datang kadang tidak, kan? Tuan-tuan 5-6 orang dengar lain. Tapi kita dengar sembang-sembang kat luar, satu sahabat kita ni cakap lain daripada tu ustaz cakap tadi. Ingatan dia tak kuat. Rupanya waktu kuliah dia selalu tidur, sadar je.
Kan? Orang lain faham lain, dia dengar sekerat, dia bengong-bengong dengar. Lepas tu dia sampaikan. Kau tuan-tuan semua JK kata, Mamat tu tak boleh pakai. Mana lain aku dengar ni. Pak Imam dengar tu. Semua Bilal dengar. Lain tak sama dengan kau. Lepas tu kata, engkau tidur mana nak tahu? Mana setiap riwayat dia kena tapis, tak boleh. Dia tu tak boleh pakai kalau riwayat dia. Walaupun dia dengar, tapi pemikiran dia tidak cerdas. Ada juga. Dia tidak cerdas. Sama dengar, dia tak tidur. Tapi orang faham lain, dia faham lain. Jadi di kalangan orang yang mendengar hadis-hadis daripada sahabat Nabi Tabi ini, dia mengenali. Sebab itu bukan sebarang-sebarang. Sebab apa? Sebab agama ini Allah pelihara. Tak semacam lain tengok, macam Kristian kan, dia ubah kitab-kitab Yahudi, Taurat, Zabur, dia ubah. Al-Quran Allah pelihara. Allah kata, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sebab Allah sendiri kata, kamilah menurunkan Al-Quran dan kamilah melihara. Maknanya sampai sekarang. Sebab contoh mudah Al-Quran. Bukan kata tuan-tuan yang dewasa yang ada hafal Quran dan semua. Kalau satu orang baca Al-Fatihah tak betul, kan? Anak tuan-tuan yang umur 7 tahun pun boleh betulkan. Salah tu pakcik. Salah tu atuk, kan? Budak umur 7 tahun pun tahu. Apatah lagi Hafizah. Apatah lagi ulama-ulama yang hebat. Sebab Allah pelihara. Maka sebab itulah kita kena jaga. Sipin ni, saya kata sipin ni. Tuan-tuan ingat betul-betul. Itu kita belum pergi ke alam rukun iman yang kemudian selepas beriman kepada Rasul tu, beriman kepada hari akhirat. Beriman ke akhirat, kalau terdengar cerita-cerita pelik-pelik ni. Boleh nampak azab kubur. Kan kita selalu dengar, biasa pun belajar tasawuf, selalu masuk, tasawuf tu ada. Tapi masuk Tok Guru dia nampak orang kena azab. Kan kita pernah dengar, duduk, dia ada zikir. Saya dengar geng-geng dekat. Dengar zikir, sekali menjerit. Kenapa? Mak aku duduk dan dengar aku. Maka salah seorang daripada dalam majlis zikir tu, dia dah zikir berapa ratus ribu, dia sedekahkan berapa 40,000 zikir dia kepada mak dah secara diam-diam. Maka kawan ni pun nampak mak dia dah dibebaskan daripada aku. Oh, hebat. Maknanya yang inilah dalil yang boleh menyelamatkan orang daripada kubur, yang sedekah tu. Tuan-tuan senang je. Tuan-tuan tanya, ada tak sahabat Nabi, 124,000 sahabat Nabi ni, tak kira daripada Abu Bakar sehingga yang sahabat tak terkenal tu, yang riwayatkan mereka nampak azab kubur. Cuba cerita. Mereka ini adalah anak-anak murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Abu Bakar tak pernah tengok, Umar tak pernah tengok, Osman tak pernah tengok. Siapa lagi? Tabi'i yang melihat sahabat, yang bersama sahabat yang hebat-hebat. Kita dengar Sa'id bin Musayyab, kemudian Imam Zuhri, tak kira sampai Abdullah bin Mubarak, semua Hasan al-Basri, semua Umar Abdul Aziz yang kemudian ni, yang kita dengar hebat-hebat ni, sampai Imam Abu Hanifah, sampai Imam Malik, waktu Imam Syafi'i, waktu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian pergi pada Bukhari, yang hebat-hebat ni, kita rujuk mereka, kitab-kitab mereka, beribu-ibu ni. Imam Tirmizi, sedangkan kita dengar bagaimana waraknya mereka tu, jaganya pemakanan mereka. Pernah tak mereka lihat azab kubur? Dia cerita dalam kitab, tulis dalam kitab mereka? Tak pernah. Ini cara kita berfikir. Bila kita membiarkan inilah benda ni masuk dalam masyarakat, dia telah bawa sebenarnya unsur-unsur Syiah dan ajaran-ajaran sesat lain. Sebenarnya agama dipelihara dengan cara agama yang telah dibawa oleh orang-orang terdahulu dengan disiplin ilmu wahyu ni, cara kaedah. Tapi kita tak minat nak belajar sebab macam susah nak belajar. Senang dengar ustaz-ustaz cerita hikayat je lah, kan? Kau cerita hikayat sedap. Oh, tok guru aku terbang sana, oh ni tak ada sini, dia tiba-tiba dia cerita pelik-pelik lah. Semayang kat Mekah, oh dapat bawa ni, oh dalam poket keluar je duit. Nabi ikat batu kat perut, tuan-tuan, lapar. Sahabat Nabi terpaksa dalam pergi fisabilillah, terpaksa sembelih unta untuk nak makan, sehingga lala Allah hantar bantuan dalam ikan. Tapi kita tidak. Ini itulah tuan-tuan, saya pun tinggal juga masa dalam waktu COVID ni, dan memang isyak kena berhenti. Tapi moga-mogalah tuan-tuan boleh keterbukaan. Nanti kita sambung buat wahyu ni. Saya nak sungguh-sungguh biar tuan-tuan faham wahyu adalah berjalan dengan cara apa yang dibawa oleh Nabi. Selepas Nabi wafat, tak ada dah orang terima wahyu. Tak kira lah dia kata ilham. Nabi
wahyu. Ilham Nabi yang Allah bagi itu wahyu. Mimpi Nabi wahyu. Mimpi kita tak. Kalau tuan-tuan mimpi tu kononnya kena nombor ekor pun betul lah. Nombor ekor itu nak menyesatkan kita. Bila kena kita tikam lagi. Oh, dia kata mimpi tikam. Oh, tikam lagi. Mana itu istidraj. Bukan kelebihan, istidraj. Yang kita rasa seronok. Kita kata seronok bila kita tahu perintah Allah, kita boleh amalkan. Baru hari ni cerita tentang tahajud. Malam tu kita dah boleh bangun tahajud. Itulah seronok. Bila tentang rezeki, dapat rezeki kita terus boleh infak. Itulah seronok. Bukan simpan banyak-banyak. Kita boleh infak harta kita untuk agama. Mudah nak agama. Tenang, badan kita sihat, mudah datang surau masjid, mudah menuntut ilmu. Itu sebenarnya baru kita pilihan. Bukan kita terima wahyu. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara saya dan tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun kena jadilah orang-orang yang menjadi benteng untuk nak jaga agama ni daripada anasir-anasir yang saya kita tadi. Jenuhlah, jangan biarkan Jais saja untuk berlawan. Tuan-tuan ada benteng-benteng untuk nak jaga agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lupa siapa yang ada tajukan soalan ni. Saya ginilah, tuan-tuan, lain kali kuliah saya, tuan-tuan awal-awal soalan pun tak apa. Patut tajuk sebelum saya mula pun tak apa. Sebab kadang-kadang saya cakap apa yang saya faham. Tuan-tuan ada suatu benda yang tuan-tuan nak tanya, tak sempat. Tuan-tuan tanya, tak apa. Memang saya tak pernah faham, memang saya galakkan pun. Walau kalau saya tengah mengajar, tuan-tuan nak tanya boleh. Saya akan berhentikan. Saya akan cuba jawab. Sebab perkara ini perkara penting. Kita tutup tasbih subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.